Baik, sebelum mula dalam sesi yang lepas, saya ada tersilap sebut ayat wala talbisul haqqa bil batil, merujuk surah Al-Baqarah. Yang lepas saya tersilap sebut kata surah Al-Fatihah. Baik, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran, dan seperti yang telah diwartakan, kita akan tadabbur beberapa ayat suratul Kahfi dari ayat 2 hingga ayat 4. InsyaAllah kita akan usaha untuk tadabbur secara ringkas dan padat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang maksimum. Baik, dalam sesi yang lepas kita bincang ayat pertama, yang mana mesej utama ayat pertama itu adalah istiqamah. Selepas dari ayat pertama, kita berjumpa dengan ayat kedua ke seterusnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah berfirman, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada golongan yang berkata, kononnya Allah mengambil seorang anak. Sadaqallahul azim. Baik, ayat yang kedua ini merupakan kesinambungan daripada mesej lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada bengkang-bengkok. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan qayyima merujuk kepada maksud mustaqimah, jalan yang lurus. Adapun Imam Fakhruddin Ar-Razi yang terkenal dengan kitabnya Tafsir Al-Kabir ataupun Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan bahawasanya Al-Qayyim ibarah anil qaim bi masalihil ghair. Qaim ini merupakan satu ibarat, maksud merujuk kepada sesuatu nikmat, perkara yang wujud untuk kepentingan, untuk kebaikan orang lain. Maka kita perlu faham bahawasanya Al-Quran yang Allah nyatakan sifatnya lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada bengkang-bengkok, sifatnya konsisten, istiqamah. Kewujudan Al-Quran adalah untuk keuntungan manusia itu sendiri, untuk memperingatkan manusia. Jadi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah katakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Agama Islam, aturan yang telah Allah turunkan kepada manusia, bukan untuk Allah meminta balasan jasa daripada manusia. Allah katakan kami tidak meminta daripada kamu apa-apa ganjaran ataupun pembalasan. Sebaliknya, nikmat Al-Quran yang membawa ajaran Islam itu sendiri kembali kepada manfaat manusia. Jadi, sifat Al-Quran ini Allah nyatakan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Al-Quran itu memberi peringatan yang dahsyat kepada golongan yang engkar. Kepada golongan yang engkar. Dan kemudian Allah katakan wa yubashshiral mu'minin, memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Baik. Kalau kita merujuk di dalam ayat Al-Quran yang lain, ternyata
sifat ataupun peranan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam adalah membawa ajaran kitab-kitab. Dan kitab-kitab Allah ini terkandung dua elemen yang penting, iaitu Bashir dan Nazir. Inzar dan bisyarah, memberikan khabar ancaman, memberikan khabar gembira. Dari sudut falsafah pemikiran manusia itu sendiri, untuk manusia memahami sesuatu perkara, manusia perlu memahami perkara di sebaliknya. Manusia tidak akan memahami erti putih kalau manusia tidak mengenali hitam itu bagaimana. Manusia tidak akan mengenali orang baik kalau manusia tidak diperkenalkan sifat orang jahat. Jadi itulah bagaimana Al-Quran menguruskan operasi minda manusia, kerana untuk memahamkan manusia mesti ada dua elemen, elemen positif dan elemen negatif. Dari sudut pembawakan dakwah, sudah semestinya mesti melengkapkan antara satu sama lain, Nazir dan Bashir, Inzar dan Bisyarah, memberi ancaman dan memberi khabar gembira. Antaranya dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Allah katakan, dan Allah telah mengutuskan bagi nabi itu tugasnya apa? Mubashshirin wa munzirin, memberikan khabar gembira, memberikan khabar ancaman. Dan Allah telah mengirimkan bagi nabi itu apa benda namanya? Kitab. Kitab panduan. Jadi sekiranya kita membandingkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, banyak ayat Al-Quran yang Allah mendahulukan khabar gembira terlebih dahulu, kemudian baru khabar ancaman. Allah mulakan mubasyirin wa munzirin, basyiran wa nazira, memberikan khabar gembira, memberikan khabar ancaman. Bagi khabar gembira dulu, baru bagi khabar ancaman. Itu dalam contoh-contoh ayat yang lain. Tetapi berbeza pula dalam ayat kedua suratul Kahfi ini, Allah sebutkan khabar ancaman dulu, baru khabar gembira. Qayyiman liyunzira, memberikan khabar ancaman, kemudian memberikan khabar gembira. Jadi terdapat perbezaan dari sudut tertib. Sekiranya kita bandingkan dengan ayat yang lain, kita boleh kaitkan dengan surah Al-Mudaththir. Ketika awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan ancaman. Bangun, berikan ancaman. Situasi ataupun senario dakwah Nabi kita waktu diturunkan surah Al-Mudaththir itu adalah situasi masyarakat serba jahiliah. Masyarakat yang hilang pedoman, masyarakat yang lalai, masyarakat yang keliru terhadap agama mereka sendiri, keliru tujuan hidup. Maka dalam keadaan masyarakat serba keliru itu, Allah memulakan seruan qum fa'anzir, bangun, berikan khabar ancaman. Allah tak kata qum fa'abshir, berikan khabar gembira terlebih dahulu, tidak. Tetapi Allah gunakan berikan khabar ancaman. Bermaksud ayat kedua suratul Kahfi yang Allah jelaskan fungsi Al-Quran merujuk kepada situasi masyarakat ataupun manusia di ambang berlakunya kiamat, seakan-akan sama keadaan masyarakat awal-awal dakwah Nabi SAW yang memerlukan qum fa'anzir, memberikan ancaman, kerana masing-masing terlalu lalai, terlalu leka, terlalu keliru. Maka dimulakan qayyimal yunzira ba'san syadida, bukan dimulakan dengan memberikan khabar gembira, motivasi terlebih dahulu, sebaliknya berikan khabar ancaman. Jadi ini sebenarnya kalau kita faham dakwah Islam, seruan Islam ini dinamik.
antara pendekatan memberikan khabar gembira dan memberikan khabar ancaman. Antaranya dalam satu kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh dua orang dengan soalan yang lebih kurang sama. Seorang tanya, bagaimana hukum kalau aku tak solat? Seorang lagi pun tanya, bagaimana hukum aku tak solat? Maka dua orang ini Ibnu Abbas memberikan jawapan yang berbeza. Seorang, Ibnu Abbas kata, tak apa, kalau tinggalkan solat, Allah Maha menerima taubat, Allah Maha mengampun, Allah Maha rahmat. Satu lagi golongan, satu lagi orang yang tanya tu, Ibnu Abbas kata, siapa yang tinggalkan solat, Allah tak ampun, telah kafir secara jelas. Maka apabila ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa soalannya yang sama tetapi jawapannya berbeza? Maka alasan Ibnu Abbas, yang aku jawab Allah Maha Rahmat, Allah Maha Kasih, Allah Maha menerima taubat tu, yang tanya tu jenis orang memang tak semayang. Memang tak semayang. Maka perlu diperuntukkan harapan dan motivasi untuk dia. Ada pun yang tanya aku jawab keras tadi tu, sebab orang tu memang jenis semayang. Tiba-tiba dia tanya apa hukum tak semayang. Bermaksud dia dah ada idea. Ada idea untuk tak nak semayang. Maka aku kena potong. Aku kena potong dengan jawapan seperti seumpama itu. Jadi ini bagaimana dinamik dakwah, sebagaimana yang yang dibawa oleh Al-Quran. Mesti ada elemen basyir, memberikan khabar gembira, dan ada elemen memberikan khabar ancaman. Cuma kita perlu betul-betul cermat dari sudut ini, kerana kita tidak mahu mengulangi sejarah beragama masyarakat Eropah merujuk kepada anutan mereka, anutan Kristian. Kerana kalaulah Islam yang kita bawa ini terlalu melebih-lebih dari sudut memberikan motivasi, dorongan, khabar gembira tanpa diseimbangkan dengan ancaman, maka akan melahirkan masyarakat yang tala'ub, yang suka bermudah-mudah bermain dengan agama. Tapi kalaulah kita terlalu memberatkan soal ancaman semata-mata tanpa diseimbangkan dengan motivasi khabar gembira, takut-takut kita melahirkan masyarakat yang futur, masyarakat yang berputus asa, fed up dengan agama. Jadi ini yang boleh kita ambil pengajaran daripada sejarah Eropah. Ketika zaman gelap mereka, mereka diperintah oleh kerajaan teokrasi gereja Katolik. Ketika itu pendekatan beragama yang diambil oleh mereka adalah memberikan ancaman. Siapa tak buat ni, Tuhan murka, confirm masuk neraka. Tidak diseimbangkan dengan khabar gembira, tidak diseimbangkan dengan motivasi. Maka lama-kelamaan melahirkan orang-orang yang beragama secara memberontak. Akhir sekali berlakulah pemberontakan, dan itu antara faktor berlakulah Renaissance. Selepas daripada mereka fed up dengan agama kerana elemen nazir itu terlalu dominan dalam budaya beragama mereka. Apabila elemen nazir memberikan khabar ancaman itu terlalu dominan, terlalu mencengkam kehidupan mereka, akhir sekali mereka membuat pemberontakan, lantas mereka membuang agama, jadilah Protestan. Maka daripada kutub ekstrim, mereka mencengkam manusia atas nama agama, kemudian mereka berpindah kutub ekstrim yang satu lagi, iaitu terlalu memberi harapan, motivasi sehingga mereka boleh buat main-main dengan agama. Jadi ini satu perkara yang perlu kita perhalusi betul-betul. Kalau kita terlebih memberikan ancaman, tekanan, orang akan fed up dengan agama. Tapi kalau kita melebih-lebih dari sudut memberikan khabar gembira, dibelai, dimanjakan, akhir sekali jadi masyarakat liberal, masyarakat yang bermain-main dengan agama. Jadi kena balance, ada dinamik di sana antara basyir, memberikan khabar gembira, dan memberikan khabar ancaman. Maka dalam ayat ini Allah katakan liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin,
memberikan khabar, selepas memberikan khabar ancaman kepada golongan yang engkar, dan Al-Quran itu sifatnya dibawa oleh Nabi memberikan khabar gembira kepada mereka yang beriman, allazina, mereka yang beriman yang beramal soleh. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah sentiasa mensekalikan antara iman dan amal soleh. Allazina amanu wa ya'maluna salihat. Golongan yang beriman, golongan yang beramal soleh. Kerap kali di dalam Al-Quran kita dapati begitu. Bermaksud iman ini mesti dibuktikan dengan amal, dan perbahasan amal kita akan lalui dalam ayat yang seterusnya. Baik, jadi kenapa ayat yang pertama kita dah jumpa mesej istiqamah, lam yaj'al lahu i'waja. Kemudian ayat yang kedua pula kita juga jumpa mesej istiqamah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, qayyimah, iaitu mustaqimah. Kerana fitnah diambang berlakunya kiamat, kita susah nak konsisten dengan Islam. Antara hadis, pelbagai riwayat, antaranya riwayat Muslim, Nabi katakan yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Sampai satu zaman di mana manusia pada waktu siangnya dia beriman, pada waktu petangnya dia kafir. Bermaksud masalah orang Islam untuk konsisten dengan pegangan Islam apabila berlaku pelbagai fitnah diambang berlakunya kiamat memang terlalu sukar, sehingga Nabi menggambarkan waktu siang dia beriman, waktu petang, waktu senja dia kafir pula. Maka flip-flop, berubah-ubah begitu menggambarkan masyarakat diambang berlakunya kiamat adalah masyarakat yang pragmatik. Baik. Jadi selepas daripada Allah katakan ya'maluna salihat anna lahum ajran hasana, mereka beroleh ganjaran yang baik, makithina fihi abada, mereka kekal dalam keadaan dikurniakan ganjaran yang baik selama-lamanya. Baik. Jadi menarik dari sudut munasabatul ayah, kemunasabahan, kesinambungan ayat Al-Quran, kita dapati suratul Kahfi ini ayat ketiga pertama Allah cerita berkenaan ganjaran kekal sampai bila-bila. Dan kalau kita lihat ayat ketiga terakhir suratul Kahfi pun membawa mesej yang sama, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidina fiha, Allah katakan mereka itu siapa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal, khalidina fiha, mereka kekal. Jadi ayat ketiga awal suratul Kahfi dan ayat ketiga akhir suratul Kahfi menjelaskan kepada kita betapa kita orang beriman ini mesti berfikir panjang, kerana ganjaran yang Allah janjikan kepada kita di akhirat adalah kekal, dan nasib kekal kita adalah akhirat. Berfikir panjang. Dan di tengah-tengah suratul Kahfi ini Allah menceritakan kisah golongan yang tak berfikir panjang. Ada golongan yang diberikan balasan sejak di dunia, itu golongan yang kaya kemudian dihapuskan kekayaan akibat lupa dengan peringatan akhirat. Akhir sekali mereka orang itu menyesal. Dan kemudian kisah orang yang tak berfikir panjang adalah golongan yang dihadapkan di akhirat dalam keadaan melihat buku catatan, buku amalannya dalam keadaan yang tidak baik. Maka dia kata, buku apa ini, alangkah malangnya aku. Jadi mesej yang cukup besar disampaikan oleh suratul Kahfi ini adalah kita perlu berfikir panjang kehidupan di dunia ini, berfikir panjang. Dan kalau kita lihat antara akar falsafah hedonism adalah membawa satu fahaman hidup ni hanya sekali sahaja. Soal akhirat ke tak akhirat tu, itu lain kali. Sekarang ni kita hidup di dunia, kita enjoy kat dunia. Itu antara akar falsafah hedonism. Mungkin kalau ada masa kita akan bincang hedonism pula.
Baik. Kemudian Allah katakan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Al-Quran itu memberikan khabar ancaman kepada golongan yang mendakwa Allah itu mengambil anak. Allah itu ada anak. Jadi dari sudut tertib ayat yang kedua, Allah ceritakan berkenaan manhaj Al-Quran itu ada Bashir dan ada Nazir, dan ada Bashirnya. Kemudian berfikir panjang, kemudian Allah ayat keempat Allah menyentuh soal bahaya syirik. Bahaya syirik. Para ulama tafsir menjelaskan golongan yang disebutkan sebagai mendakwa kononnya Allah itu ada anak, iaitu merujuk kepada saat ayat Al-Quran diturunkan ketika itu adalah musyrikin Quraisy, Yahudi dan Kristian. Musyrikin Quraisy dari sudut kepercayaan, mereka mendakwa kononnya Allah itu ada anak. Anak dia siapa? Anak dia para malaikat. Malaikat itu dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah. Jadi ini dari sudut sejarah kepercayaan musyrikin Quraisy. Mereka kata ada malaikat dan malaikat tu semua anak-anak perempuan Allah. Dalam, kalau kita ada masa, kita boleh rujuk surah An-Nahl. Allah katakan dhalla wajhum muswadda wa huwa kazim. Allah mengemukakan satu logik. Bagaimana kamu boleh dakwa Allah itu ada anak perempuan, sedangkan kamu dapat anak perempuan pun merah padam muka kamu sebab tak suka dengan nasib tersebut. Seakan-akan Allah nak kata, oh, kamu tak suka anak perempuan, habis anak perempuan semua bagi pada Tuhan. Jadi ini dakwaan musyrikin Quraisy mengatakan Allah itu ada anak perempuan. Anak perempuan itu para malaikat. Dari sudut kepercayaan lain Yahudi, dalam surah Taubah ayat 30 Allah dedahkan wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Berkata Yahudi kononnya Uzair itu adalah anak Allah. Kristian pula mendakwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Jadi ini kesyirikan yang seragam, mendakwa kononnya Allah itu memiliki anak. Baik, Uzair ni cerita macam mana ya? Uzair ni ceritanya kita cerita ringkas sikit. Uzair ni ada yang kata orang soleh di kalangan Bani Israel yang beriman, ada yang kata dia ni nabi. Jadi Uzair ini setelah daripada Bani Israel diserang oleh Babylon, Nebukadnezar, maka kerajaan Bani Israel hancur lebur, dan ketika itulah Nebukadnezar pun menghancurkan Taurat, dan dalam keadaan mereka kehilangan Taurat, saat itu juga Allah mematikan Uzair dalam tempoh 100 tahun. Ini kalau kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah ada ceritakan. Bila dimatikan 100 tahun, selepas itu Uzair dihidupkan semula. Pakat Bani Israel semua tercari-cari mana kitab Taurat, mana kitab Taurat, mana kitab Taurat. Sebab apa? Bakhtanasar, Nebukadnezar dah hancurkan kitab Taurat. Dalam keadaan mereka tercari-cari kitab Taurat, kerana selama ini mereka tidak menghargai kitab Taurat. Setelah mereka Uzair bangkit dan mereka pakat tak percaya itu adalah Uzair, tiba-tiba ada seorang makcik tua yang buta mengatakan, aku kenal Uzair tapi aku dah buta. Aku tahu kelebihan Uzair ni, kalau dia berdoa, doa dia pasti dimakbulkan. Kalau dia ni betul-betul Uzair, maka suruh dia berdoa supaya mata aku celik balik. Maka Uzair pun berdoa, mata makcik tua ni pun celik balik. Makcik ni pun dia bagi tahu inilah Uzair yang sebenar, sebab waktu muda dia dah pernah jumpa Uzair 100 tahun yang lalu. Maka selepas Uzair diperakui sebagai orang yang telah dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan semula, orang pakat tanya pada Uzair, mana Taurat? Uzair pun mencari Taurat yang disimpannya. Bila dia cari-cari balik di bawah runtuhan bangunan, dia jumpa kitab Taurat yang telah pun hancur tulisannya. Jadi Uzair ni dia seorang yang hafal Taurat.
dalam keadaan masyarakat Bani Israel bertanya, macam mana kita nak dapatkan balik Taurat, macam mana kita nak dapatkan balik Taurat, maka Uzair pun membentangkan Taurat daripada hafalannya. Bila Uzair membentangkan Taurat dari hafalannya, sepatutnya masing-masing beriman. Sebab sebelum ini Bani Israel mensia-siakan Taurat. Kemudian Allah hilangkan Taurat. Kemudian Allah datangkan Uzair. Tiba-tiba bila Taurat dibentangkan semula, mereka jadi makin syirik, berlaku fitnah besar-besaran. Mereka katakan Uzair inilah anak Allah sebab dia istimewa, beza dengan orang lain. Beza dengan orang lain. Jadi ini perangai Bani Israel. Sepatutnya kemunculan Uzair itu menyebabkan mereka makin bersyukur dengan Allah. Sebab sebelum itu mereka tidak menghargai Taurat. Tengok-tengok mereka makin jadi sesat, menuduh Uzair itu kononnya anak Allah. Adapun Al-Masih ibnullah, mereka di kalangan Kristian mendakwa kononnya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Itu kita dah maklum belaka. Cuma dari sudut doktrin Kristian Masihi, dari sudut perkiraan sejarah, kepercayaan kononnya Nabi Isa itu adalah anak Allah bukan datang ketika zaman Nabi Isa. Bukan datang ketika zaman Nabi Isa, bukan datang zaman sahabat Nabi Isa ke, tabi'in Nabi Isa ke. Tetapi doktrin itu muncul sekitar 325 Masihi. 325 Masihi, lebih kurang hampir 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat, barulah muncul doktrin kononnya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ini sejarah agama yang agak membingungkan. Jadi ini dakwaan agama-agama yang diingatkan oleh Allah. Mereka dakwa kononnya Allah itu ada anak. Baik, jadi dari sudut Nabi Isa, barangkali kita tertanya-tanya, kenapa Nabi Isa ini digelar sebagai Al-Masih? Dajjal pun digelar sebagai Al-Masih. Al-Masihud Dajjal, Al-Masih ibnu Isa bin Maryam. Kenapa dua-dua ada gelaran Al-Masih? Dari sudut bahasa, Al-Masih ini merujuk kepada maksud orang yang memiliki keajaiban menghilangkan sesuatu. Jadi dijelaskan oleh para ulama, antaranya dinyatakan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, menjelaskan bahawasanya Nabi Isa ini kelebihannya, mukjizatnya menghilangkan penyakit, kehadirannya menghilangkan kejahilan, menghilangkan kezaliman. Ini Al-Masih Nabi Isa, menghilangkan kezaliman, menghilangkan penyakit, menghilangkan kejahilan. Ini peranan Nabi Isa, kelebihan Nabi Isa. Adapun Dajjal, Al-Masihud Dajjal, dia menghilangkan iman, dia menghilangkan kebaikan, dia menghilangkan akhlak. Ini beza. Jadi Al-Masih, dua-dua Al-Masih, tetapi satu Al-Masih yang baik, satu Al-Masih yang jahat. Dan kita dapati kalau kita lihat perbandingan kepercayaan antara Zionis, sama ada Zionis Yahudi ataupun Zionis Kristian, di kalangan Christian Evangelist, mereka memang menggambarkan Dajjal kita adalah Jesus ataupun Mesiah mereka, dan sementara Dajjal kita pula adalah penyelamat bagi mereka ataupun Jesus mereka. Jadi ini sangat mengelirukan kerana masing-masing berkongsi satu perkataan yang kelihatan sama, iaitu Al-Masih. Jadi pertempuran akhir zaman memang begitu. Satu kelompok yang mendokong Nabi Isa, satu kelompok yang mendokong Dajjal. Yang mendokong Dajjal itu menganggap Dajjal itu adalah penyelamat bagi mereka. Baik, dijelaskan oleh Syekh Said Hawa rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Asasu fi Tafsir. Dia menjelaskan bahawasanya bahagian pertama suratul Kahfi ini merupakan bahagian menceritakan elemen-elemen kedajalan.
Dia mengambil dari Syekh Maulana Abul Hasan An-Nadawi. Dia katakan fil ahdil akhir bitadjil fi kulli syai', iaitu era penyelewengan, era penipuan pada segala perkara. Tadjil. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh yang terkait dengan kesyirikan, antara yang dibawa oleh Dajjal adalah Dajjal datang kepada manusia. Dajjal mengatakan, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kamu. Ana rabbukum, aku adalah Tuhan kamu. Jadi dijelaskan oleh sebahagian para ulama, ayat yang keempat ini menyebutkan soal syirik yang Allah katakan orang yang syirik ini dia dakwa Allah tu ada Tuhan, Allah itu ada anak. Tapi datangnya Dajjal lebih dahsyat, dia mengaku dia tu Tuhan. Sekalipun di dalam beberapa hadis Nabi menjelaskan bahawasanya Dajjal itu datang dalam keadaan fizikal yang tak elok, dengan matanya buta sebelah, dengan kaki yang tak berapa elok. Dari sudut fizikal memang Dajjal itu dijelaskan oleh Nabi SAW sebagai makhluk yang tak elok. Fizikalnya, penampilannya memang buruk. Tetapi kenapa ramai yang ikut? Kerana Al-Madiyah. Dalam hadis Nabi SAW ada ceritakan di mana Dajjal datang membawa dua sungai, yang mana sungai yang berapi dan sungai yang dingin. Pergilah kamu cedok air ke sungai yang berapi itu. Sesungguhnya sungai berapi Dajjal merupakan air yang dingin. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi katakan Dajjal akan bawa air, iaitu kehidupan, bawa awan, bawa pelindungan kehidupan, bawa syurga, iaitu bawa kemewahan. Jadi orang tertarik dengan Dajjal ataupun elemen-elemen tadjil, kedajalan ini bukan disebabkan fizikal Dajjal, tapi disebabkan kesenangan dunia. Maka disebabkan itu bila kita sambung nanti dalam perbahasan ayat-ayat suratul Kahfi, dalam sesi yang seterusnya nanti kita akan berjumpa dengan elemen-elemen dunia, penipuan, kejahilan, penipuan dan elemen dunia yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahagian pertama suratul Kahfi. Baik. Jadi cukup rasa sekadar itu sahaja untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.